Assalamualaikum, nama saya Nur Ainia binti Rosli. Nama matrik saya ialah 10 DKM 20F1040. Saya daripada DKM 2A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan tunjuk cara iaitu solat ketika sakit. Seperti yang kita tahu, solat merupakan suatu ibadah yang paling besar dalam kehidupan setiap insan yang beragama Islam. Perintah untuk bersolat dalam keadaan baik ketika musafir atau bermukim, dalam keadaan sakit atau sihat, sama ada solat dilakukan secara berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Semua ini jelas menunjukkan betapa bahawa pentingnya kedudukan solat di dalam agama kita. Solat terbahagi kepada dua iaitu solat sunat dan juga solat fardu. Solat fardu ialah solat yang diwajibkan ke atas orang Islam yang telah baligh dan juga berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Tajuk saya hari ini ialah solat ketika sakit. Maksud solat ketika sakit ialah menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yang menghalang daripada menunaikan solat secara biasa. Keadaan yang membolehkan solat sakit ialah tidak mampu untuk berdiri, mempunyai penyakit yang akan bertambah teruk sekiranya solat berdiri, seseorang yang berada di atas kapal, sampan atau perahu yang takut akan tenggelam sekiranya dia melakukan solat berdiri di atas kenderaan tersebut, seseorang yang berasa pening kepala, sakit yang boleh mengganggu khusyuk di dalam solat. Soalan yang diberikan kepada saya ialah pelaksanaan solat ketika duduk, sama ada atas kerusi atau lantai, ketika berbaring secara mengiring ke kanan atau ke kiri. Jadi hari ini saya akan melakukan pelaksanaan solat secara duduk di atas lantai. Sebelum memulakan pelaksanaan solat secara duduk, saya akan terangkan beberapa jenis-jenis solat duduk. Antaranya ialah duduk iftirash, duduk di atas kerusi, duduk di birai katil dan juga duduk di atas katil. Seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, saya akan melakukan tunjuk cara duduk iftirash. Duduk iftirash ialah solat dengan duduk di atas lantai tempat bersolat dalam keadaan duduk iftirash iaitu duduk tahiyat. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Rukuk. Lakukan rukuk dengan menundukkan badan sekurang-kurangnya kedudukan dahi berada setentang melepasi paras lutut dan sebaik-baiknya kedudukan dahi berada setentang dengan tempat sujud. I'tidal. I'tidal dengan kembali duduk menegakkan badan. Sujud dan duduk antara dua sujud. Sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tahiyat. Untuk rakaat kedua dan juga rakaat terakhir, lakukan duduk tahiyat. Dan akhir sekali, akhiri solat dengan salam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurusna Umairah binti Taufik. Nombor matrik saya ialah 10 DKM 20F 1041. Saya akan menunjukkan cara bagaimana solat
ketika sakit secara mengiring. Saya akan menunjukkan mengiring ke arah kanan. Cara yang pertama, berniat ketika takbiratul ihram dan mengangkat tangan sekiranya mampu. Kemudian, hendaklah membaca surah Al-Fatihah atau surah yang tertentu atau ketika surah apa yang kita hafal. Seterusnya rukuk. Rukuk dengan menundukkan sedikit kepala, mengikut kemampuan atau menutup kelopak mata apabila kepala tidak boleh digerakkan. Cara yang ketiga, iktidal. Iktidal dengan mengangkat semula kepala atau membuka kembali kelopak mata. Sujud dengan menundukkan kepala melebihi rukuk sekiranya mampu atau menutup kembali kelopak mata. Seterusnya duduk antara dua sujud dengan mengangkat semula kepala seperti keadaan asal atau membuka kelopak mata. Itu sahaja daripada saya tentang cara solat mengiring. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Syazwani binti Mat Said dari kelas DKM 2A, nombor matrik 10 DKM 20F1024. Hari ini saya akan mentangkan soalan nombor 2 berkaitan dengan solat ketika sakit. Azmi telah mengalami kemalangan jalan raya yang mengakibatkan dua belah kakinya patah. Bagaimanakah cara pelaksanaan solat yang boleh dilakukan oleh Azmi dalam keadaan kakinya yang patah? Jadi jawapan yang dapat saya berikan adalah cara pelaksanaan solat yang boleh dilakukan oleh Azmi dalam keadaan kakinya yang patah adalah dengan cara solat duduk berlunjur. Cara solat duduk berlunjur ini dapat dilakukan dengan duduk di atas katil atau di atas lantai. Melalui cara solat tersebut, Azmi dapat melaksanakan ibadah solatnya dengan mudah dan selesa. Duduk dengan kaki berlunjur menghadap kiblat dan tapak kaki diluruskan menghadap kiblat. Kedudukan tangan sama seperti dalam solat berdiri. Seterusnya, apabila hendak rukuk, boleh diisyaratkan dengan mendudukkan badan sedikit serta niat rukuk dan tangan disampaikan sekadar yang boleh di atas kepala lutut. Kemudian badan ditegakkan semula untuk iktidal. Sujud dilakukan dengan membongkokkan badan lebih sedikit daripada kedudukan rukuk dengan niat melakukan sujud. Untuk duduk di antara dua sujud dan tahiyat, badan ditegakkan kembali dengan kedua-dua tangan di hujung paha. Kemudian, solat dilaksanakan menurut tertib hingga selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Kamarah binti Murad bernombor matrik 10 DKM 20F1008. Untuk menjawab persoalan ini, sekiranya pesakit tidak mampu menggerakkan anggota tubuh badannya, maka pesakit bolehlah melakukan solat menggunakan isyarat kelopak mata. Pesakit hendaklah dalam keadaan berbaring dan kakinya melunjur menghadap ke arah kiblat. Tangan pesakit diletakkan seperti dalam keadaan qiyam. Untuk memulakan solat, pesakit hendaklah berniat ketika melafazkan takbiratul ihram. Kemudian, pesakit bolehlah membaca Al-Fatihah dan surah-surah lazim. Merapatkan sedikit mata sebagai isyarat rukuk. Membuka semula mata sebagai isyarat iktidal. Menutup mata sebagai isyarat sujud. Membuka mata semula sebagai isyarat duduk antara dua sujud.
menutup mata kembali sebagai isyarat sujud. Kemudian, ikut kembali semua langkah-langkah tersebut untuk menyempurnakan solat. Akhiri solat dengan tahiyat akhir dan memberi salam. Sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 1.